Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushayri, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Segala puji bagi Allah yang menguasai keagungan kerajaannya, memanunggali keelokan kemahaluasan kekuasaannya, mendikdayani dengan keluhuran keesaannya, dan mengkudusi dengan ketinggian fungsi sebagai pusat perhambaan. Dia agung dalam zatnya. Keagungannya mengecilkan segala bentuk keserupaan dan penyerupaan. Suci yang maha suci bagi zat dalam segala sifatnya, dari segala bentuk penggambarannya. Baginya beberapa sifat khusus dengan al-haqnya. Semua ayat berbicara bahawa dia benar-benar tidak serupa dengan makhluknya. Maha suci dari segala kesuciannya. Tidak ada batas yang membatasinya. Tidak ada lintasan yang mampu menjangkaunya. Tak ada hitungan yang mampu menghitungnya. Meski sekadar mengkhayalkan pembilangannya, tak ada ujung yang mampu memagarinya, tak ada satu pun yang menolongnya. Dia tidak beranak dan tak akan ada anak yang mensyafaatinya. Tak ada bilangan yang mampu menghimpungnya. Tak ada tempat yang memaksanya berdiam. Tak ada zaman yang mampu menjumpainya. Tak ada pemahaman yang mampu mengira-ngiranya. Tak ada dugaan yang mampu menggambarkannya. Dia tinggi yang maha tinggi. Luhur yang maha luhur dari ucapan bagaimana dia atau di mana dia. Tidak ada upaya jerih payah dan koreksi-koreksi yang mampu menggambarinya atau menolak dengan perbuatannya atau kekurangan dan aib. Dan tak ada sesuatu yang menyerupainya. Dia maha mendengar dan melihat. Kehidupan apapun tidak ada yang mengalahkannya. Dia zat yang maha kuasa, yang maha tahu dan maha kuasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, menjadi kebiasaan dan sunnah penulisan, bukan sunnah yang dianjurkan, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memulakan sesuatu amalan dengan ucapan alhamdulillah. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang tidak dimulakan dengan alhamdulillah, maka hilanglah keberkatannya. Sedikitlah keberkatannya. Maka dalam percakapan, sama ada khutbah, dengan segala bentuk khutbah, daripada khutbah nikahnya, pada khutbah Jumaat dan lain-lain solat yang memerlukan khutbah, maka disunatkan ungkapan alhamdulillah. Melainkan solat istisqa dimulakan dengan alhamdulillah. Dimulakan dengan astaghfirullah. Dan melainkan solat hari raya dimulakan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pun begitu, tetap selepas itu disebut ungkapan pujian, itu alhamdulillah. Dan alhamdulillah ialah suatu ucapan yang menandakan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala menyayangi orang-orang yang sentiasa memuji Allah, yang menandakan kesyukuran ini. Bila beliau menyebut dalam pujian beliau dengan berkata, alhamdulillahillazi tafarrada bijalali malakutihi. Segala puji bagi Allah yang menguasai keagungan kerajaannya. Keagungan kerajaan disebut malakut. Perkataan malakut meliputi dunia dan akhirat. Meliputi segala alam dunia, alam langit, segala alam yang ada. Ini perkataan malakut. Itu kerajaan yang amat luas yang tidak mampu digambarkan oleh mana-mana manusia. Kalau kita kat dunia,
Kalau sebut kerajaan, kita melihat pada satu daerah yang kecil, pada satu pusat pemerintahan yang terhad. Namun bila kita menyebut kerajaan Allah, kita panggil malakut. Alam malakut ini alam kerajaan Allah yang luas, meliputi malaikat, jin, manusia. Bukan meliputi semua alam syurga neraka. Yang tidak terhitung luasnya, tidak tergambar bagaimana hebatnya. Maka inilah Allah. Kita bayangkan kita, bila kita bertemu dengan orang yang lebih besar daripada kita. Kita mungkin sekadar pengurusi masjid, katakan. Yang seorang ni pengurusi seluruh masjid. Oh, tu lagi power. Yang seorang lagi, dia pengurusi pada masjid satu dunia. Itu kalau cerita masjid lah, dia lagi besar. Yang seorang tu kita sebut, dia cuma kuasai satu daerah kecil, ketua kampung. Yang ni besar sikit, DO, pegang daerah. Yang ni besar sikit, menteri besar, pegang negeri. Yang ni besar sikit, Perdana Menteri, pegang negara. Pegang negara. Yang ni lagi besar. Yang pegang mungkin pakatan-pakatan negara, ketua pada negara. Pakatan NATO, pakatan Warsaw, pakatan sekian-sekian, ini lagi besar. Tetapi ini Allah, pemilik segala kerajaan. Kalau orang sedar kalimah ini, maka akan kerdil semua makhluk Allah. Akan rendah, akan kecil seluruh kerajaan atas dunia ini. Maka lihatlah kerajaan Allah yang luas. Maka kita memuji atas kekuasaan, keluasan kerajaan Allah dengan menyebut Alhamdulillahilladzi tafarrada bijalali malakutihi. Puji bagi Allah yang menguasai seorang diri. Kata tafarrada, seorang diri, tak ada yang lain. Bukan dibantu oleh malaikat, bukan tak. Malaikat tidak bantu Allah. Malaikat menjalankan perintah Allah. Bantu menunjukkan Allah lemah, Allah tidak lemah. Allah tidak perlu bantuan sesiapa. Bahkan malaikat itu bermula daripada tidak ada. Maka Allah yang Ta'ala yang menciptakannya. Semua makhluk ini bermula daripada tidak ada. Maka Allah yang mengadakannya. Maka Allah tidak memerlukan pertolongan mereka. Wa tawahhada bijamali jabarutihi. Dan memanunggali keelokan kemahaluasan kekuasaannya. Kata tawahhada, yakni bersatu dengan segala keindahan kerajaan dan kekuasaan Allah Ta'ala. Jabarut, kekuasaannya. Malakut, kerajaan. Jabarut. Sebab tawahhada, bersatu segala jamal keindahan. Keindahan kekuasaannya. Pada kekuasaan Allah yang penuh dengan keadilan dan bijaksana. Bila mana Allah Ta'ala menghukum dengan keadilannya. Bila Allah memberi dengan kemurahannya. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kekuasaannya bersifat bijaksana. Bukan dalam kekuasaan sebagaimana kita lihat manusia kerakusan, ketamakan, kezaliman. Itu kerajaan manusia. Tetapi kerajaan Allah jamal jabaruti, keindahan kekuasaannya. Di sebalik kekuasaan Allah itu yang menunjukkan kuasa mutlak, ada keindahan. Ada setiap takdir Allah. Ada pelajaran, ada pengajaran, ada hikmah. Dan ada kebaikan. Maka ini disebut jamal. Tawahhada bi jamal. Yang disebut dengan menunggali keelokan. Yakni bersatu. Hanya ia, tak berlaku pada yang lain. Dalam kuasanya penuh dengan hikmah. Kalau manusia kuasanya tak ada hikmah. Kuasanya bukan kerana kebijaksanaan. Kuasanya boleh disabar. Dan boleh ada yang lebih baik pada dia. Setiap orang datang dengan kebaikan akan boleh datang yang lebih baik pada dia. Maka Allah dengan syariat, dengan perintah, tidak boleh ditandingi. Kemudian wa ta'azzaza bi'uluwi ahadiyatihi. Ta'azzaza maksudnya ialah Allah berkuasa penuh dengan segala keesaannya, dengan keluhuran keesaannya. Allah berkuasa penuh dengan sifat esanya. Tak ada sekutu baginya, tidak ada isteri, tidak ada anaknya. Ini panggil ahadiyah, keesaan Allah. Kemudian kata Syekh lagi, wa taqaddasa bisumuwi samadiyatihi, sumudiyatihi atau samadiyatihi, dan mengkudusikan dengan ketinggian fungsi sebagai pusat perhambaan. Maksudnya taqaddasa, mulia dan suci Allah Ta'ala dengan segala perhambaan kepadanya. Sumu samadiyati, perkataan samadiyah. Kita mungkin dengar perkataan samadiyah. Kita dalam doa ada perkataan samadiyah. Dalam Al-Quran Allah menyebut Allahus Samad. Apa maksud Allahus Samad? Allah tempat bergantung, pengharapan, semuanya tanpa ada perantaraan.
Bila kita sebut Allahus Samad, Allah tempat bergantung harap tanpa perantaraan. Bila kita minta ampun tanpa perantaraan, direct pada Allah. Bila kita berdoa, direct pada Allah. Kita tak minta dengan orang, tak minta dengan malaikat, kita tak minta dengan fulan, tak. Allah. Ini panggil Samadiyah. Maka taqaddasa segala kesucian Allah. Bisumuwi samadiyati, dalam ketinggian perhambaan Allah padanya. Artinya Allah suruh, bila mana kita memperhambakan diri pada Allah. Kita tak diajar, okey, perhambakan diri pada padri, ni pada sami. Tidak, pada Allah. Kita tidak diajar memperhambakan diri kepada ulama. Tidak, pada Allah. Dan Rasul menanam akidah yang jelas ini dalam makna samadiyah. Bila Rasul menyatakan, iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila minta, minta dengan Allah. Bila nak minta pertolongan, dengan Allah. Apapun Allah. Tentu ini samadiyah. Kita nak mengadu pada Allah. Walaupun para ulama menyatakan, ini secara hakikat pengaduan itu pada Allah. Tapi Ustaz yang kita mengadu pada manusia tu, boleh atau tidak? Bukan menafikan makna samadiyah. Tidak. Bagaimana kita tahu orang ini akan mengadu pada Allah. Bukannya kita melihat pada kekuasaannya. Dia akan minta pada Allah. Ustaz, tolonglah semai hajat, tolonglah doa. Kita nampak pada Allah. Cuma kita rasa kedudukan kita yang mungkin tak sampai. Lalu kita bimbang. Namun hakikatnya kita nak minta direct dengan Allah. Bukan perantaraan bersifat mutlak. Tetapi perantaraan ini bersifat syafaat. Bukannya mutlak. Sebab itu para ulama kata, kita boleh mengadu pada 3 orang. Kita boleh mengadu pada 3 perkara ataupun 3 keadaan. Pertama, mengadu pada Allah Ta'ala. Ini tertinggi. Mengadu je ke Allah. Yang kedua, mengadu pada Nabi SAW. Mengadu pada Rasulullah. Sebab Rasulullah dapat petunjuk daripada Allah. Yang ketiga, mengadu pada orang beriman yang hatinya suci, tauhidnya betul. Sebab bila mana kita mengadu pada seorang hamba yang beriman, dia kata, tak apalah, kita minta dengan Allah. Kita sama-sama doa minta dengan Allah. Dia tak akan kata, kita tak apa, saya akan uruskan. Bahkan dia kata, baiklah, saya doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerimanya. Artinya dia tetap pergi pada samadiyah, perhambaan, pusat perhambaan Allah. Yang menjadi salahnya dalam makna penafian samadiyah, ialah bila mana seorang minta dengan makhluk dan melihat dialah yang akan mengkabulkannya, maka itu salah. Tapi kalau mana dia melihat makhluk ini akan menyampaikannya pada Allah, maka ini masih makna samadiyah. Seumpama saya kata kita bertawassul, seumpama kita minta syafaat, seumpama kita minta recommendation, tapi bukan kita melihat dia. Ini, akidah ini perlu jelas pada kita. Baru kita minta dengan Allah. Ya zahir saya minta tolong fulan bin fulan. Beri pada saya sekian-sekian. Hakikatnya saya tahu Allah yang beri. Akhirnya disebut taqaddasa dan segala suci bagi Allah. Bisumuwi samadiyatihi, dengan ketinggian perhambaan. Maknanya nilai perhambaan sebenar paling tinggi kepada Allah Ta'ala. Kemudian kata Syekh lagi dalam pujiannya, wa takabbar fi dhatihi an mudara'ati kulli nadhirin. Maksudnya ialah dia agung dalam zatnya, keagungan yang mengecilkan segala yang bentuk keserupaan dan penyerupaannya. Ini terjemah yang tak sampai atau terjemah yang meninggalkan beberapa kata-kata Syekh sendiri. Tapi kita terjemahkan sikit tambahan. Takabbara, yang maha agung pada zatnya, an mudari'ati an kulli nadhir, untuk dicabar oleh mana-mana yang ingin mencabarnya. Mana-mana ingin menyamainya, tidak akan ada. Ini keagungan yang mengecilkan segala bentuk keserupaan dan penyerupaan. Tak ada yang boleh nak serupa dengan Tuhan. Tak ada yang mampu untuk menandingi Allah dalam semua hal. Tidak ada. Maha suci Allah. Ataupun takabbar, mengatasi. Wa tanazzaha fi sifatihi an kulli tanahin wa qusurin. Maha suci zat Allah Ta'ala daripada segala sifat bentuk penggambaran. Jadi kita tak boleh gambar zat Allah. An kulli tanahin ini ialah satu limitation. Apatah lagi satu kusur, memberi maksud satu benda yang lebih rendah pada itu. Baik, kita setiap benda kita ada haddul adna dan kita ada haddul aqsa. Hak minimum,
hak maksimum. Dalam kita mendefinisikan sesuatu, dalam kita bercerita tentang sesuatu kemuliaan keagungan, kita pasti cerita tentang minimum dan maksimum. Contoh, kita cerita orang kaya. Kita pasti akan hentikan kekayaannya pada satu benda. Kaya, dia ada jet. Dia ada kapal terbang. Lalu kita tanya, habis dia ada roket tak? Roket tak ada, kapal terbang. Lalu kita hentikan kekayaan dia pada satu benda. Tanahin dia panggil. Dia tu cerdik, bijak. Bijak lah. Dia nombor satu sekolah dia, nombor satu. Habis kalau kat daerah bukan nombor satu, nombor tiga. Jadi ada satu limitation. Dia gagah. Dia angkat apa? Dia angkat lori. Angkat kapal terbang boleh? Tak boleh. Lori je boleh angkat. Ataupun lori mainan dia angkat mungkin. Kapal terbang tak boleh angkat. Lalu kita sebut satu, tanahin. Berhenti seorang pada satu batasan. Berhenti. Contoh kalau sebut orang ni baik. Baik sungguh dia. Baik kat mana? Dia mesti kebaikan dia berhenti. Baiklah dia tolong jiran-jiran dia. Orang kampung dia. Orang kampung sebelah dia tolong tak? Orang kampung sebelah tak tolong. Kampung dia je. Berarti dia terhenti. Bila mana kita bercakap tentang makhluk, bila mana kita bercakap tentang segala yang lain dari Allah, pasti dia ada benda yang buruknya dan pasti kebaikannya dia akan berhenti pada satu noktah. Dia tak akan melangkaui sempadannya. Kalau kita tahu dia tu umpama kita sebut dia tu lawa. Lawa sungguh cantik. Lawa tak kat mana? Dia kat kampung dia paling lawa sekali. Kalau banding orang negeri, kalau negeri dia tak lawa sangat lah. Dia mungkin nombor 30. Kalau bertanding mereka ni, dia rendah. Itu namanya tanahin. Dia berhenti pada satu tempat. Allah SWT, Maha Suci Allah. Daripada segala sifatnya, daripada segala bentuk penggambaran yang bersifat meletakkan minimumnya atau maksimumnya. Yang mengatasinya. Kalau kita hari ini sebut perkataan infinity, tak ada satu benda yang kita boleh gambarkan. Ini disebut dalam bahasa Arab, tanazzaha fi sifatihi an kulli tanahi wa qusuri. Kemudian kata Syekh lagi, law sifatul mukhtassat bihaqqihi. Baginya beberapa sifat khusus dengan haknya. Baik, mukhtassah bihaqqihi dengan haknya. Ada sifat yang khusus pada Allah, tidak akan ada pada yang lain. Apa dia? Menciptakan, menghidupkan, mematikan, menghimpunkan, memberi manfaat, memberi mudarat. Ini sifat khusus bagi Allah. Baik, bila Allah Ta'ala menyebut hidupkan, siapa manusia boleh hidupkan? Waktu Ibrahim AS berdebat dengan Namrus. Namrus bercakap dengan kerajaan yang paling besar. Maka ketika itu, Nabi Ibrahim menyebut satu sifat yang khusus pada Allah. Nabi Ibrahim AS dia tak sebut yang lain yang mungkin dengan mudah Namrus cuba ikut. Allah itu pemurah. Okey, saya pun pemurah, tengok ni. Sebab nak terangkan pada dia walaupun pemurahan terbatas. Maka pergi pada sifat khusus. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Tuhanku menghidupkan dan mematikan. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar. Kata Allah Ta'ala, tidakkah kamu melihat perdebatan antara Ibrahim dengan Namrus? Ketika mana Ibrahim menyebut tentang Tuhan, tentang Allah. Tuhanku menghidupkan dan mematikan. Ini sifat khusus. Tuhan siapa yang ada sifat untuk hidup dan matikan? Kalau sifat ini ada, nescaya mereka akan hidupkan semua orang yang mereka sayang. Dan mereka akan matikan semua orang yang mereka benci. Tapi mereka tak mampu. Kerana kita hebat macam mana. Tiba ada orang kita sayang mati. Boleh tak kita hidupkan? Kita tak mampu. Segala ilmu, sains, teknologi, sains apa tak kira, dia tak mampu menghidupkan manusia. Walaupun dahulu kita kecoh seketika waktu menyebut tentang klon. Kita klonkan orang. Dengan maksud keluar orang yang sama bentuk dia. Macam dibuat pada kambing, kambing klon. Kalau kambing kalau tak klon pun muka sama. Kata saya kita orang nak klon ikan kembung muka sama. Mana ada beza? Tak ada yang ni mulut dia lawa sikit yang ni uduk. Nama ikan kembung sama. Masak tu tak sama, sedap tak sedap. Kembung tu sama. Kata muka ayam sama tak muka ayam? Kelong semua tu sama.
Bila manusia kata kita nak kelon orang, bila muka orang ni biar sama. Maha suci Allah, perkara menciptakan itu hak Allah. Maka Ibrahim waktu berdebat dengan Namrud, dia kata Allah menghidupkan dan mematikan. Tiba-tiba Namrud dia nak kata bahawa dia pun boleh buat. Bila dia cuba buat, ditunjukkan kebodohannya. Ditunjuk kebodohannya. Jauh jangkauan daripada apa yang Allah ciptakan. Lalu kata Namrud, ana uhyi wa umi, aku juga hidup dan mematikan. Dia pun bawa dua banduan. Satu banduan dibebaskan, maka dinamakan itu menghidupkan. Dan satu banduan dihukum mati. Satu banduan dihukum mati. Tengok aku mematikan. Tentang hujah ni tak masuk dalam makna yang Ibrahim nak. Umpama begini. Kita sebut Allah menciptakan manusia. Lalu manusia cuba nak ciptakan manusia, mereka pun buat robot. Robot. Macam muka manusia. Kadang bila mereka buat robot, apa nama robot yang mereka cipta paling canggih, yang mendapat warga negara Saudi. Robot dapat nama Saudi. Saya lupa nama robot tadi. Baik. Katakan manusia ini dianggap ilmu paling matang manusia dalam buat robot. Kalau kononnya robot ni boleh berfikir, boleh beremosi dan sebagainya. Dan setiap kali kita tengok kesungguhan manusia nak buat robot, menyerupai manusia, tengok beza jauh. Lihat wajah kita dengan tersenyum dengan robot tersenyum. Lihat ketika mana kita mengambil sesuatu, dengan robot ambil sesuatu. Kerasnya tangan dia. Lihat bila manusia berjalan, dengan robot yang berjalan. Lihatlah manusia ketika mana dia berbicara dengan robot berbicara. Segala keindahan yang tak boleh dicabar oleh robot ini yang diciptakan oleh puluhan saintis. Tak mampu. Tak boleh cerita bahwa Allah mencabar manusia yang menganggap mereka berkuasa dan menganggap berhala itu sebagai yang disekutukan dengan Allah. Sila buat seekor lalat. Allah cabar buat lalat. Buat lalat seekor. Kita lihat lalat di sebalik kita tak berapa perasan lalat tu. Bukan kita macam tak sukalah lalat datang sini. Dia urung kita, hinggap kita. Sebab dia tunjuk satu benda tak elok, tak mandi dah tu. Berbau dah tu. Okay. Tapi lalat, maksudnya Allah lihat kejadian lalat. Yang makhluk yang orang tak perhati. Orang tak lihat dia hina dia. Hinggap kat tahi siang-siang. Kata kalau kaji lalat, cukup menandakan kekuasaan Allah yang hebat. Lalat. Apatah lagi makhluk yang lain. Lalat yang kita tak peduli tu. Kaji lalat. Lihat fungsinya, Maha Suci Allah. Lihat kecepatannya terbang. Lihat bagaimana cara persenyawaannya, pengawanannya. Semua luar biasa. Waktu kami mengaji dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Yang antara binatang yang paling lama melakukan proses pengawanan ialah lalat. Lalat paling lama. Dia duduk kat betina dia tu sehari semalam, lekat macam tu. Proses persenyawaan paling lama. Makhluk paling lama melakukan pengawanan atau persenyawaan. Luar biasa Allah tunjuk. Bagi kita yang bangga-bangga power. Tongkat Ali lah, tongkat Musa lah, benda tongkat. Ni lalat ni, tak tongkat-tongkatnya dia. Allah jadikannya. Supaya kita tahu matlamat hidup kita bukan untuk tu. Kalau untuk tu kita macam binatang je. Kita ada matlamat lebih agung. Menyembah Allah. Ini yang kita sebut perkataan sifat yang khusus bagi Allah, hidupkan, mematikan. Waktu Ibrahim berdebat dengan berkata, baik kalau macam tu, kebodohan kamu mau menjawab hujahku, Tuhanku mendatangkan matahari di sebelah timur dan menenggelamkannya sebelah barat. Cuba ubah sikit. Fabuhital ladzi kafar. Maka bengonglah orang kafir tadi. Tapi ini sifat khusus bagi Allah. Menaikkan matahari dan menenggelamkannya. Kuasa besar mana yang boleh tahan pergerakan matahari? Kuasa besar mana yang boleh memanjangkan siang? Walau kita cuba ubah jam, malam tetap malam, siang tetap siang. Kita tak mahu walaupun kita ubah jam kita. Maka ini yang disebut baginya sifat khusus. Jadi kita bagi contoh, hidupkan, mematikan. Dan lain-lain sifat yang kita sebutkan khusus. Kerana ada orang yang cuba kita katakan meletakkan dirinya seperti Tuhan dan meletakkan beberapa sifat seperti Tuhan. Walaupun kita tak akan sama. Maka kita sebut sifat khusus supaya mereka terus lemah untuk menunjukkan mereka bukan.
Kemudian kata Syekh Abdul Qasim Qushairi dalam bicara muqaddimah beliau, wal ayatun natiqatu bi annahu ghairu musyabbahin bi khalqihi. Dan semua ayat berbicara, kata ayat, yakni semua ciptaan Allah itu berkata ayatullah, ayat. Semua ayat berbicara, semua ciptaan-ciptaan Allah ini seolah-olah berbicara bahawa tidak ada makhluk yang dapat menyerupai Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila kita lihat matahari, dia berbicara tentang penciptanya. Bulan berbicara tentang penciptanya. Ini semua ayat-ayat Allah. Lihat, siang, malam berbicara tentang pencipta. Bila mana kita perhatikan ayat-ayat Allah ini, dia seperti berbicara untuk berkata, aku dicipta oleh Allah. Di sebalik kehebatanku yang mengaturnya Allah, yang menciptanya Allah, yang mentakdirkannya Allah. Kita lihat laut, kita lihat sungai, kita lihat gunung ganang. Siapa ini? Ini ayat-ayat yang berbicara tentang Allah. Karena itu Allah dan Al-Quran banyak menyuruh kita melihat ayat-ayatnya yang berupa ciptaan. Makanya kita sebut ayat Allah ni ada dua. Ayat-ayat Allah. Yang pertama, ayat yang dibaca. Yang Al-Quran. Yang kedua dipanggil ayat yang terbuka, yang dipandang dan dilihat. Yang alam. Alam ini, kata ulama, dinamakan sebagai wahyu terbuka. Wahyun maftuh. Manakala Al-Quran ialah wahyu yang dibaca. Sebab itu Quran ni kena baca, bukan kena faham je. Baca. Saya Quran saya tak baca, saya faham je. Tak boleh, baca. Kerana membaca itu ialah ayat Allah. Dia tak baca benda lain, tuan-tuan tak baca, tak apa, faham dia. Dia pergi kat Quran, dia tak boleh faham dia. Dia pergi dengan maksud sempurna. Kita dengan bacanya, dengan fahamnya, dengan tadabburnya, dengan mengamalkannya. Maka ayatnya berbicara bahawa tak ada yang sama dengan Allah. Tetapi siapa ciptakan gunung? Ketika mana ada orang yang menyengutukan Allah dengan sesuatu, lalu lihat ayat-ayat Allah. Allah sentiasa menyebut. Siapa ciptakan matahari, gunung ganang, bulan bintang, laut, sungai yang mengeluarkan daripada segala kain. Inikah berhala yang buat? Apakah berhala ni yang buat? Maka segala ayat-ayat Allah berbicara tentang Allah, bukan kepada sekutu-sekutu Allah yang cuba disamakan dengan Allah. Allah tak akan sama. Yang mengaku Tuhan di kalangan raja-raja. Maka apa yang mereka lakukan? Walaupun mereka mendakwa, mendabik dada dengan sombong, sebagaimana kata Fir'aun, Nil mengalir di bawah tapak kaki. Maka Allah jadikan sungai Nil kering. Fir'aun tak boleh buat apa. Melainkan berdoa, meminta Musa doa pada Allah. Terus sungai Nil kembali mempunyai air. Dulu kata Nil kamu kuasa. Maka Allah datangkan kemarau, menimpa kerajaan Fir'aun bertahun lamanya, sehingga kering air. Langit tidak menurunkan hujan, habis punah tanaman. Mana yang mengaku Tuhan tu? Maka ini yang disebut bahawa segala ayat Allah berbicara tentang Allah, menunjukkan Allah bukannya manusia. Kemudian kata Syekh Abdul Qasim lagi, fasubhanahu min azizin wala hadda yanaluhu wala adda yahtaluhu wala amada yuhsiruhu wala ahada yansuruhu wala walada yashfa'uhu wala adada yajma'uhu wala makana yumsikuhu wala zaman yudrikuhu. Maksudnya, Maha suci dari segala kesucian. Maksud Maha suci daripada kesucian dalam bahasa Arab ni, fasubhanahu min aziz. Segala puji, segala Maha suci Allah daripada segala kekuatan yang cuba menyamainya. Maha suci Allah. Tidak ada yang dapat menyamainya. Tidak ada batas yang membatasinya. Wala hadda yanalu. Allah tidak dibataskan dengan sesuatu. Makhluk dibatasi. Baik sifatnya pemurah dibatasi. Baik sifatnya penyayang dibatasi. Baik sifat kuat dibatasi. Allah tidak dibatasi. Allah tak ada limitation. Kita ada. Kuat kita dibatasi. Baik kita dibatasi. Pemurah kita dibatasi. Maksudnya, kita tak boleh pemurah semua lah. Sikit-sikit boleh. Kita tak boleh tolong semua. Tolong sikit-sikit boleh. Itu sifat lemah kita. Dan kata Abdul Qasim lagi, tidak ada lintasan yang mampu menjangkaunya. Maksudnya, masih makna yang sama, lahad. Wala
wala adada yahtaluhu. Tak ada hitungan yang mampu menghitungnya. Baik, kita manusia, kita ada angka. Angka ni main peranan dalam kehidupan kita. Dengan angka sikit atau banyak, dia mempengaruhi. Kita kata, okey, ini jumlah yang banyak boleh memaksa jumlah yang sedikit. Ini jumlah yang kuat, boleh mengatakan jumlah yang lemah. Allah tidak ada kaitan dengan jumlah itu. La adad yahtaluhu. Tidak ada suatu bilangan pun yang mampu untuk mengalahkan Allah. Tidak ada satu pun bilangan yang mampu untuk menghitung kekuasaannya. Tidak ada. Tak ada istilah bilangan. Manusia ni ada bilangan dia. Kemudian kata Syekh lagi, wala ahada yang suruhu. Tidak ada yang dapat menolongnya. Tidak ada seorang pun yang membantu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelumnya disebut, tidak ada hujung yang mampu memagarinya. Wala amada, yakni tidak ada waktu yang mampu membataskannya. Siang, malam, pagi, petang, esok, lusa. Itu waktu yang membatasi kita. Kita tuan-tuan kalau bercakap, kita akan kata esok, lusa, kemarin, malam. Allah tidak ada batasi waktu. Kerana waktu itu ciptaan Allah. Kita dibatasi waktu. Kenapa tak boleh buat? Tak boleh buat, kena tunggu esok. Ikut mana pun kena tunggu tahun depan. Allah tidak dibatasi waktu. Tak ada satu pun yang menolongnya. Wala ahad yang suruhu. Malaikat bukan tolong Allah. Malaikat mentaati Allah. Contoh kena beza makna tolong dengan makna taat. Dan kerana Allah tidak berhajat pada taat hambanya. Kerana ketaatan hambanya, kemuliaan kembali pada dia. Allah tidak terjejas apa-apa. Okay, bila kita kena tahu akidah, Syekh Abdul Qasim Qushayri, waktu memulakan mukaddimah, dia menjelaskan tentang akidah kita tentang Tuhan. Dan inilah sufi kita terbina dengan akidah yang betul. Biar jelas dulu kenal Tuhan sebelum kita cerita lain. Maka siapa itu Allah? Yang sebagaimana digambarkan di sini. Allah tidak ada yang membantunya. La ahad yang suruhu. Kita kata malaikat ni tolong Tuhan. Tapi kalau tak ada malaikat, susahlah Tuhan. Itu kita. Anak-anak saya tolong Ustaz. Dah cuti sekolah, senang kita. Banyak kerja boleh buat. Bila budak naik sekolah, susahlah Ustaz. Semua kena buat sini. Buang sampah sendiri. Sebab apa? Tak ada orang tolong. Allah tidak perlu penolong. Tapi malaikat bukan tolong. Malaikat memperhambakan diri pada Allah. Malaikat beribadat pada Allah. Dan kita tak tolong. Apa yang kita buat? Memperhambakan diri pada Allah. Allah tak berhajat. Kemudian, dia tidak beranak. Dan tak akan ada anak yang mensyafaatinya. Wala walada yashfa'uhu. Tentang bila kita sebut sifat anak. Apa itu anak? Bantu, tolong, syafaat. Allah tidak ada anak. Menolak akidah yang mengatakan Tuhan ada anak. Baik Kristiannya, baik Yahudinya. Baik golongan-golongan yang lain yang akan kata Tuhan ada. La wala yashfa'u. Kita perlukan anak untuk beri syafaat pada kita. Ya, kita perlukan anak. Kita tuan-tuan kalau tak ada anak lemah kita. Kahwin lama tak ada anak lemah. Sebab kita duk rasa tua, siapa tolong? Siapa bantu? Kalau ada apa-apa, siapa akan beri syafaat? Allah tidak perlu. Wala adada yajma'uhu. Tidak ada bilangan yang mampu menghimpunkannya. Maksud wala adad yajma'uhu. Contoh kita sebut bilangan ini dia boleh menguasai kelompok ini. Kata Allah tidak terikat dengan bilangan itu. Kalau seluruh manusianya, jinnya, dalam meminta sesuatu tak berkurangan. Dalam menentang Allah tidak berkurangan. Jadi kaitan Allah dengan bilangan. Wala makan yumsikuhu. Tidak ada tempat yang memaksanya. Maksudnya, semua kita tuan-tuan terikat dengan tempat. Tuan-tuan terikat dengan tempatnya. Tuan-tuan duduk terikat tempat ni. Untuk tempoh 1 jam. Yang ni terikat. Tuan-tuan Allah tidak terikat dengan tempat. Allah tidak memerlukan tempat. Kerana tempat itu makhluk dia. Kita nak tempat. Kita nak tengah, tepi, kanan, kiri. Beli rumah kat mana, ada tempat. Kalau rumah kita tak ada tempat, tak ada rumah kita. Kereta kita, tak ada tempat parking, tak ada parking kita. Geraklah selalu. Kita kalau tak ada tempat duduk, kena berdiri. Tak ada tempat duduk. Even berdiri pun tak boleh, tak ada tempat nak berdiri. Kita lemah, dipaksa oleh tempat. Maksudnya, kita ni tuan-tuan punya tempat. Allah tidak. Wala zaman yudrikuhu. Dan tidak ada zaman, masa yang mampu menjumpainya. Tentang zaman mana? Bila kita sebut perkataan zaman dan waktu. Waktu yang akan mengejar kita. Siang, malam, pagi, petang dia akan kejar. Yudrikuhu. Kita berkata kita berada pada waktu malam, berada waktu siang.
Allah tidak ada waktu itu. Tak ada kata Allah di malam hari, Allah di sana. Allah tak ada kaitan dengan waktu itu. Waktu itu cuma hak makhluk. Tentang kita kalau cerita siang malam, dia cuma dunia. Atas pada dunia tak ada siang malam. Kerana matahari tadi mempengaruhi dunia tadi. Tenggelam dan timbul. Tenggelam pada peredaran bumi dan peredaran matahari. Akhirnya kita kata malam, siang. Tuan-tuan, planet yang matahari berpisah daripadanya, apakah ada siang dan malam? Tidak ada. Maka Allah tidak ada waktu yang akan yudriku mengejarnya, tak ada. Kerana waktu itu makhluk Allah Ta'ala. Kemudian kata Syekh lagi, tak ada pemahaman yang mampu mengiranya. Wala fahma yaqduruhu au yuqaddiruhu. Kalau kita nak faham macam mana Tuhan, kita tak akan faham. Setiap benda atas dunia kita boleh faham. Tuan-tuan boleh faham benda, pergerakan dia. Tuan-tuan tak boleh faham tentang takdir Allah. Kita tak mampu memahami apakah hikmah dan sebagainya. Tiada yang mampu memahami apa yang dilakukan oleh Allah. Dek tinggi, mulia, suci, yang hebatnya Allah. Kalau kita fikir, kita mungkin dapat sikit lah ilmu sikit yang Allah berikan pada kita. Umpama, kalau tanya apa hikmah malam, apa hikmah siang, faham tak kenapa Allah jadikan malam siang? Sikit lah faham. Tapi hakikat fahaman tak ada. Kenapa kita jadi macam ni, jadi macam tu. Kita cuba faham perbuatan Allah SWT, takdir Allah. Kita cuma faham sikit yang Allah anugerahkan pada kita untuk tenangkan kita. Walau sebenarnya Allah Maha tahu, kita tak tahu. Jadi tidak ada kefahaman yang mampu untuk mengiranya. Wala hammin yusawwiruhu, wala hamma yusawwiruhu, dan tak ada dugaan yang mampu menggambarkannya. Kadang kita, kalau kita tak mampu faham sesuatu, kita pun agak. Kita panggil waham. Waham ni gambaran. Waham ni satu sangkaan. Kita kan suka teka. Kalau tuan-tuan tak tahu satu jawapan, tuan-tuan teka. Tuan-tuan tak tahu satu perkara, tuan-tuan agak-agak. Saya agak-agak Ustaz petang ni. Baik, kalau kita tanya hujan tak? Minggu ni hujan. Saya rasa lah minggu ni mungkin hujan. Kenapa awak cakap macam ni? Sebab kod kajian cuaca akan berlaku sekian-sekian. Pertama, atau saya nampak hari nak gelap. Tapi itu kita cuba teka. Maka Allah Ta'ala bukan benda yang diteka. Kita tidak mampu meneka Allah. Bukan tidak mampu meneka perbuatan Allah. Kerana ia ada kehendak Allah SWT. Kita tengok anak kita budak ni besar jadi apa? Teka. Cuba tuan-tuan teka anak tuan-tuan jadi apa esok. Saya rasa anak saya ni seorang sah, doktor ni. Kata kita lah. Ni anak ni seorang ni engineer. Sebab saya akan bentuk dia. Kita tak ada yang dapat mampu menggambarkan. Kalau benda yang ditakdirkan, kita tak boleh nak agak. Apatah lagi mengenali Allah Ta'ala. Walaham yusawir. Tak ada suatu tekaan untuk dapat gambarkan Allah. Sebab tu kata Abu Bakar As-Siddiq. Waktu ditanya tentang Allah, apa kata dia? Al-ajzu anil idrak. Lemah untuk kita memahaminya. Maka itulah Tuhan. Lemah kita nak faham. Macam mana? Kita tak mampu gambarkan Tuhan. Maka lemah kita. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kata ulama, setiap orang dia akan buat amalan yang mampu memberi keuntungan akhirat kelak. Semua kita. Sebagaimana kita hidup kat dunia, kita akan buat suatu amalan dunia yang boleh menguntungkan dunia kita. Kita menyimpang, kita melabur, kita bekerja. Untuk apa? Untuk untungkan dunia. Demikian juga bila kita mula ada ilmu agama, kita akan buat suatu amalan yang menguntungkan akhirat. Kita sedekah, kita berzikir, kita sembahyang, kita baca Quran, kita belajar. Kenapa awak buat ni semua? Untuk dapat keuntungan akhirat. Dan kata ulama, yang paling menguntungkan ialah perasaan lemah kita di hadapan Allah. Ya Allah, lemah. Lemahku untuk mengenalimu, ya Allah. Lemahku untuk memahami takdirmu. Lemahku, ya Allah, dalam semua perkara. Lemah. Kita tak mampu. Mana-mana hamba yang mengaku lemah di hadapan Allah, Allah suka. Inilah benda yang beri manfaat. Tuan-tuan, sebab itulah kita ni. Bila semayang banyak, puasa banyak, jangan nampak kita kuat. Iyalah buat ni, jangan. Kalau tidak kena taufik Allah, tak boleh saya buat. Rasa lemah itu paling bermanfaat. Kalau hari ni kita pergi haji, dipilih pergi haji, jangan rasa kita hebat. Oh hebat, pilih haji.
Ni kali kelima saya dipilih, oh nampak power. Tuan tak suka. Hatta kita lihat kalau tidak Allah pilih kita, tak sampai kita kat sini. Bukan sebab kita kaya. Bukan sebab kita ada kabel. Bukan sebab kita ada kuasa. Bukan sebab kita. Ini kerana Allah pilih. Maka kita pun lemah, ya Allah, Engkau yang pilih aku untuk berada di sini. Dan Engkau mengetahui kelemahanku, kekuranganku. Dan Engkau mengetahui aku tak layak. Tapi dengan kurniamu, ya Allah. Kata kita tak layak untuk menyembah Allah. Melainkan kerana Allah pilih kita menyembahnya sebagai kurniaan. Dan itu Allah boleh saja jadikan seorang hamba itu kufur padanya. Itu pilihan Allah. Untuk kita tahu betapa yang kita dapat hari ini kurniaan. Kalau hari ini kita bersujud pada Allah, ini kurniaan Allah. Bukan sebab saya kuat, Ustaz, ilmu saya tinggi, ada saya rajin sujud. Bukan, ini kerana Allah beri pada kita. Kata orang, hamba Allah yang memahami tentang makna al-ajz, sifat lemah. Orang ni sampai pada Allah. Allah sampaikannya. Dan itu bila kita sebut tentang Allah SWT, maka kita sebut tentang kelemahan kita mengenali Allah. Jangan dakwa, saya kenal Allah. Sebab itu tuan-tuan kata ulama, jenayah ilmu ataupun jenayah yang paling berat yang dilakukan oleh seorang manusia ialah dakwa. Dan dakwa yang paling baik ialah mendakwa kenal Allah. Saya kenal Allah. Dakwa. Macam mana kita nak kenal Allah dengan sebenar kalau tidak kurnia Allah? Kata orang kata kita kenal Allah, Tuhan kita. Maka kita kenal Allah. Ya, saya cuba mengenalinya. Semoga saya terus mengenali Allah. Tapi kita mendakwa, saya kenal Allah. Saya ni orang-orang yang kenal Allah. Kenapa yang kau maksudkan? Apakah seorang mampu kata dikenal sebelum dia melihatnya? Sebelum bertemu dengannya? Apakah kita terima logik orang yang kata saya kenal sebelum jumpa dia? Awak takkan kenal. Mereka awak jumpa dia, damping dia. Mereka awak melihatnya. Tak mungkin kita kata saya kenal orang ni. Kalau ditanya berapa kali jumpa? Tak pernah jumpa. Macam mana awak kata awak kenal? Awak pernah duduk dengan dia? Tak pernah. Sebab itu dakwah paling berat ialah dakwah mengenal Allah. Tetapi kalau orang lain kata kita kenal Allah, itu hak dia lah. Allah campurkan perkataan dia pada dia untuk kata kita sekian-sekian. Orang puji kita itu biar dia. Tapi kita tidak. Sebab kita kenal diri kita. Kenal diri kita. Sebab itu kata ulama, hijab paling besar antara hamba dengan Allah ialah hawa nafsunya. Kerana itu kita tahu kita kenal diri kita, saya ni nafsu banyak, kuat. Nafsu ni menghalang kita untuk kenal Allah. Yalah, baru kita nak kenal Allah, teringat makan, teringat nak tidur, ingat nak ambil anak, nak kenal Allah macam mana? Kita nak kenal sesuatu, kita kena lupakan sesuatu. Mula kita kenal sesuatu. Tentang nak kenal sesuatu, tentang lupakan sesuatu. Macam mana kita nak kenal sesuatu, dan kadang kita ingat sesuatu yang lain, kita tak boleh kenal. Ini Allah. Tentang kita, contohlah kita. Kalau orang cinta, dia cuma kesibukannya kenal orang yang dicintai. Dia tak nak kenal orang lain. Dalam beribu orang, dia nak kenal ini je. Yang lain tak. Boleh tak kenalkan diri awak? Saya awak tak nak kenal. Awak tak ada penting ini. Ini saya nak. Boleh tak saya nak nombor telefon awak? Nombor telefon saya sekali nak? Tak payah. Telefon polis nak? Tak nak. Kita nak nombor telefon dia je. Kita cuma nak kenal dia. Dalam beribu orang kita tengok, kita cuma nak kenal. Kita tak nak kenal orang. Kalau orang pun ni tak nak kenal? Tak nak. Saya nak dia. Sebab cinta saya pada dia. Bagaimana orang cinta Allah? Kalau orang cinta Allah, dia tak akan nak mengenai lain-lain daripada Allah. Sebab itu kenal kita pada sesuatu, melupakan kita pada sesuatu yang lain. Maka kita sebut tadi, dakwah paling berat dalam ilmu ialah dakwaan seorang yang mendakwa kenal Allah. Seorang kata saya kenal Allah, saya ni orang yang kenalkan Allah. Maka ini perkara yang menakutkan. Kalau benar kamu kenal Allah, maka datang ujian bertalu-talu pada kamu. Siapa pun kenal Allah, dia tahu. Sehingga para ulama menyebut, baik, kalau seorang mendakwa mengenal Allah, apakah dia bohong atau tidak? Pertama, itu dakwah yang berat. Siapa mendakwa akan diuji. Kalau seorang dakwa dia kenal raja, saya dengan tuanku macam ni baik. Kalau seorang beritahu pada tuanku dia kata dia kenal tahu. Siapa dia tu? Aku pun tak kenal. Agak-agak teruk tak budak ni? Dia kata kenal tuanku, kenal. Dia kata tak kenal. Seorang kata dia kenal, baik. Kamu boleh kata, tapi tunggu ujian. Itu kata ulama, seorang tidak akan mengenali Allah
sehingga dia menganggap bahawa bala itu nikmat. Kamu kenal Allah, bala itu nikmat. Kenal. Tapi kalau kita anggap masih lagi bala itu bala, kita belum kenal. Kita macam sakit. Sakit itu nikmat atau tidak? Sakit, tak nak sakit. Kalau boleh nak sihat. Awak lihat sakit itu nikmat atau tidak? Saya tak lihat itu nikmat. Saya lihat musibah. Kau belum kenal Allah. Kerana sakit itu memang zahirnya musibah. Hakikatnya nikmat. Tuan-tuan tengok bila kita sakit. Cuba kita bilang nikmat. Sebab sakit lah. Asbab sakit duduk rumah. Barulah Nabi ni nampak muka kita. Tidak sibuk macam. Syarak sana. Syarak sini sakit. Nampak muka orang tua. Lihat nikmat bagi sebahagian orang. Sebab kita sakit. Ni klinik pun maju. Kalau boleh jumpa lagi. Takut kita kalau doktor kata nanti jumpa lagi tau. Jumpa lah tak nak. Ini muka-muka kita tak nak jumpa. Ini jumpa mesti ada masalah punya. Tak ada orang jumpa doktor tak ada masalah. Dia boleh kata tak jumpa lagi. Gerung kita. Dia dapat nikmat sebab musibah kita. Maka kalau doktor tu anak kita nak tak ramai sakit. Kalau anak tuan-tuan doktor. Kalau tuan-tuan doa, ya Allah murahkan rezeki anak aku. Maksudnya apa? Ya Allah ramailah sakit pergi klinik anak aku. Kalau tuan-tuan minta orang semua sakit. Sebab doktor tu nak murah rezeki macam mana kalau tak ada orang sakit yang main ni. Maka sakit itu nikmat. Bagi sebahagian orang. Tetapi orang yang betul-betul kenal Allah, sakit itu nikmat bagi dia sendiri. Sebab saya sakit, saya ingat Allah. Saya menyebut nama Allah. Saya berdoa pada Allah. Hilang sombong saya. Hilang takabur saya. Hilang sifat selama ni saya ingat tak penting silaturahim. Saya sakit pun nampak silaturahim baiknya, bagus. Itu kata ulama. Kata kita kalau ziarah orang beriman, kena menjaga ukhuwah kita. Lebih baik daripada kita derma 1000 keping duit emas. Ini disebut oleh ulama bernama Ali Kharqani. Orang kalau ziarah orang, kena ukhuwah. Ni jangan kata ziarah kerana silaturahim. Lebih baik daripada dia derma 1000 keping duit emas. Besar kelebihan dia. Jadi kita duduk sakit baru nampaklah nak beranak datang tu. Jadi kita pun dapat ilmu nanti kalau aku sihat, dia sakit, aku ziarah dia. Sebab kita dah rasa nikmat. Tentang ini yang saya sebut. Orang yang mendakwa kenal Allah tidak akan betul. Melainkan dia melihat sifat itu nikmat. Kalau belum nampak, jangan kata kamu kenal Allah. Kamu tak kenal. Kerana Allah tak melakukan sesuatu sia-sia. Allah tidak melakukan sesuatu melainkan beri manfaat pada hamba-Nya. Sepakat para ulama. Semua syariat Allah, perintah Allah, selarangan Allah melainkan masalah pada hamba-Nya. Di mana ada masalah, itulah syariat. Di mana ada masalah, itulah syariat. Syariat berdiri atas maslahat kebaikan manusia. Atau bila Islam haramkan zina untuk manusia. Supaya baik keturunan kita. Tak malu anak-anak kita. Lahirnya dalam keadaan legal. Dengan akad pernikahan. Yang membanggakan. Anak pun kata, ayah mana gambar kahwin ayah dulu. Anak ni bangga lahir daripada institusi perkahwinan. Kalau budak ayah mana gambar kahwin, ayah tak kahwin, ayah zina je dulu. Malu pula ni. Ni ayah kaya tengok gambar. Nah, 40 album ada. Ni album mak ayah dulu masa kahwin. Bangga. Tengok, comel juga muka ayah masa muda. Sekarang buruk sikit. Dia muda lawak. Muka mak pun lawak. Dan itu kebanggaan kita. Bila ikut syariat. Macam semua orang kahwin dia bangga sebab syariat. Setiap kali kita buat syariat, dia ada nilai kemuliaan. Tuan-tuan sembahyang, mulia kita. Tuan-tuan pergi haji, mulia tuan-tuan. Tuan-tuan berpuasa, mulia. Sebab itu ketika mana orang ajak kita bertengkar, berbalas, kita menyebut, saya puasa. Untuk sebut satu kemuliaan yang tidak layak untuk saya buat pergaduhan, perbalahan. Nabi SAW kata, kalau seorang nak ajak kamu gaduh, nak pukul kamu, katakan pada dia, ini saim, saya puasa. Kenapa? Tidak layak orang berpuasa untuk buat benda itu. Bukan, sentiasa Rasulullah menyebut, orang beriman tak layak buat benda ini, tak layak buat benda, kan nilai kemuliaan pada iman. Laisal mu'min bitta'an, walal la'an, walal badhi, walal fahish. Orang beriman sebenar bukan layak baginya untuk duk laknat orang, atau untuk menghina orang, ta'an, atau untuk bermuluh huduh, mulut buruk cakap mengarut ikut dang dia, atau mencarut marut, walal fahish, suka carut marut, suka bercakap tentang seksual, cakap-cakap menggairahkan orang. Itu bukan sifat orang beriman. Orang beriman bukan bercakap dia nak
nak percakapan kita katakan lucah tak. Kita percakapan kita berpegang pada prinsip, berpegang pada asas manfaat, berpegang pada asas menggembirakan, menolak perkataan yang melukakan. Ini semua asas yang kita bina. Maka ini dimaksudkan bagaimana gambaran yang sebenar tentang mengenali Allah. Kemudian kata Syekh lagi, dia yang tinggi dan maha tinggi. Atau dalam bahasa Arabnya dia sebut Ta'ala Allah an yuqalu kaifa huwa aw aina huwa aw iktasaba bi sun'ihi az-zain aw daf'i bi fi'lihi an-naqs wasyain. Maksudnya dia tinggi yang maha tinggi, Ta'ala Allah. Luhur yang maha luhur dari ucapan, itu mulia Allah daripada untuk ditanya kaifa huwa, Allah tu bagaimana? Allah kita tak tanya bagaimana. Atau ditanya di mana, Allah di mana? Tak ditanya di mana. Kan ini soal-soal makhluk. Bagaimana? Di mana? Tidak ada upaya jerih dan reaksi yang mampu menggambarinya. Contoh, au iktasaba bi sun'iz zain. Dalam makna terjemahan sebenar, au iktasaba, Allah dalam mencipta sesuatu tidak inginkan manfaatnya. Manfaatnya untuk makhluk. Au daf'i bi fi'lihi an-naqs, ataupun Allah dalam menolak sesuatu bukan kerana takut dihina atau dikeji, tak ada. Allah kalau dicipta, Allah kalau dibuat, bukan kerana Allah Ta'ala mengambil manfaat. Kita kan kalau buat sesuatu nak ambil manfaat. Contoh buat kursi lawa, ada manfaat. Kalau orang puji boleh jual. Allah ciptakan sesuatu bukan untuk manfaat dirinya. Dan Allah bila tak buat sesuatu bukan takut untuk dikecam dan dihina. Allah tak takut. Dan Allah tak mengharapkan pujian. Allah tak takut pada kejian. Ini cuma sifat makhluk. Dan makhluk semua nak pujian. Suka. So, kita dah upload sesuatu, biar orang like. Lepas tu orang yang buat medium untuk like tak like tu orang suka. Kita kan suka kalau buat Facebook orang pun like. Like je. Ush, banyak 100 like. Sebab kita nampak manfaat. Maknanya orang suka kita. Ramai juga orang suka saya ni. Dan kita bila tak buat sesuatu kerana takut mudarat. Kenapa awak tak post benda ni? Nanti orang kecam, Ustaz. Ini kan zaman kecam-kecaman. Aku Ustaz silap sikit orang kecam. Jadi kita pun penampilan kita mesti Allah, jangan takut dikecam. Allah tak takut dikecam. Allah buat sesuatu bukan untuk manfaat dirinya. Dan bukan, bila Allah tidak melakukan sesuatu, bukan kerana takut kecamannya. Nah, kalau seorang kata, dengan cakap belagak sombong. Tengok, rezeki Allah bagi aku. Kalau tak bagi, aku kecam dia. Contohlah. Allah tak ada. Allah tidak dilemahkan kecaman orang. Kita boleh ugut orang macam tu. Kau nak bagi, tak nak bagi? Tak bagi, aku kecam kau. Oh, kita pun takut. Bagi. Allah tidak. Kecamlah macam mana? Sebab tu ada makhluk yang sombong. Bila mana Allah tak bagi, dia kecam Tuhan. Allah tidak adil. Allah sekian, kecamlah. Allah tak ada masalah pun. Kecaman itu kembali pada dirimu. Kan tidak ada sebahagian manusia. Saat kita, mereka kata, kami orang-orang yang berputus asa beragama. Kenapa? Allah tidak adil, kata mereka. Mereka tidak lihat apa yang Allah beri pada mereka. Kenapa Allah sekian tak nampak? Ni orang kafir masuk syurga. Orang Islam masuk neraka. Allah tidak adil. Mereka marah. Allah datangkan bala, musibah, Allah tidak adil. Kerana kecaman-kecaman itu tidak memudarat pada Allah. Mudaratnya kembali padanya. Kerana orang yang mengecam Allah kerana tidak ada akal. Apatah lagi iman, apatah lagi yakin. Dan mereka ada sekecil iman, mereka tak akan kata apa. Kalau mereka ada akal, mereka juga tidak akan mengatakan sesuatu. Kalau mereka ada takwa dan yakin, mereka akan diam, membisu dan melihat keindahannya. Jadi Allah Ta'ala bila buat sesuatu bukan kerana manfaat dirinya. Sebab itu disebut dalam hadis kursi, bahawa kalau seluruh hamba Allah awalnya akhirnya beriman padanya, tak akan beri manfaat pada Allah. Tak akan bertambah pun pembenaran. Kalau semua manusia jahat sama, semua jahat, tak akan mengurangkan Allah Ta'ala oleh sedikit. Tidak akan mengurangkan kerajaannya, tidak akan mengurangkan kemuliaannya. Kerana Allah itu maha mulia. Dia tidak mulia dengan orang. Kita ni tuan-tuan mulia dengan orang. Hari ni orang sanjung, kita nampaklah mulia.
Esok lusa orang tak suka kita, nampaklah kita hina. Kenapa? Kerana kita melihat mulia dan hina pada orang. Allah tidak. Sebab itu orang-orang yang melihat kemuliaan dan kehinaan itu milik Allah, orang ni yang Allah jadikan dia mulianya berpanjangan. Dan kita kena tahu bahawa kemuliaan, kehinaan itu milik Allah. Maksudnya Allah yang memuliakan, Allah yang bukan orang. Sebab itu Nabi SAW waktu dihina peringkat dakwah pertama, orang Mekahnya, orang Taifnya, semua hina, kabilah Arabnya. Apa kata Rasulullah? Kali ini bukan tanda engkau murka, aku tak peduli. La ubali, aku tak peduli. Bagaimana Allah Ta'ala mengangkat darjat Nabi SAW mengenali Allah. Sebab itu kita bila berbicara tentang ikhlas, apa dia? Sama baginya puji atau keji. Sama. Dia tak akan berhenti buat apa yang diperintahkan oleh Allah baik. Kita, Allah perintahkan kita apa? Menuntut ilmu. Orang kata kita begitu, orang kata kita begini, kita sama menuntut ilmu. Sampailah orang kata tu mati. Atau kita mati. Kita buat sesuatu yang tak salah dari hukum. Perintah Allah. Maka orang ni kata begitu, kata begini, tamak lah, gitulah. Biarkan dia. Kerana sifat hamba Allah, dia ada satu sifat namanya Al-Iqdam. Apa maksud Iqdam? Selalu ke depan, ke depan, ke depan. Orang ini sebut move on lah, move on. Orang beriman dia ada satu sifat Al-Iqdam, ke depan. Dia tak ke belakang. Tak ke belakang dengan pujian ataupun dengan kejian. Depan. Dia tak ada masa nak berhenti untuk dengar orang puji dia. Tidak juga ada masa berhenti untuk dengar orang keji dia. Dia cuma ke depan. Kerana dia mendengar panggilan Tuhannya. Kerana dia melakukan kerana Allah SWT. Baik, ini muqaddimah beliau. Abdul Qasim Al-Qushayri yang kita syarah muqaddimah. Dan dalam muqaddimahnya ada maksud atau ada ilmu disebut ilmu tauhid. Dengannya kita dapat mengenali Allah. Ini yang disebut di sini, alhamdulillah, tafarrada bi jalali malakuti, tawahhada bi jamali jabarutihi. Lalu kita tahu sifat-sifat Allah yang sempurna, maha suci Allah. Dengan ini dia, sebab seorang tidak boleh bertasawuf melainkan dengan punya ilmu akidah terlebih dahulu atau punya ilmu terlebih dahulu, tidak dewasa. Seperti kata ulama, agama ni terfitnah dengan dua perkara. Dua perkara. Yang pertama, orang yang abid tapi jahil, bodoh. Fitnah agama. Dia tunjuk sufi tapi bodoh. Jahil. Dia nampaklah agak macam bersufi, macam nak bertajarrud, macam nak sepenuh masa dengan Allah. Tapi jahil. Bila dia jahil, dia memfitnah agama. Yang kedua yang memfitnah agama ialah ulama yang cintakan dunia. Alimun harisun ala duniahu. Tapi bila kita ada ulama cinta dunia, susahlah fatwa betul-betul. Nak cinta dunia, sayang dunia. Akhirnya agama kita terfitnah. Sebab agama terfitnah dengan dua golongan ini. Orang alim cinta dunia, patut alim ni cinta akhirat. Dengan orang abid, orang sufi, orang yang tunjuk ibadat tapi tak ada ilmu. Ilmu tak ada. Akhirnya fitnah besar. Akhir fitnah pada agama ni besar. Maka ini fitnahnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.